Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Annyeong haseyo. Bahasa Korea yang bermaksud hello. Kenapa kita berbahasa Korea pada hari ini? Kumpulan 1 dalam tugasan bagi subjek komunikasi antara budayanya adalah dimensi nilai budaya orientasi jangka panjang negara Korea Selatan. Maka dengan itu kami kumpulan 1 menyediakan untuk Dr. Syarizan Dalib dan juga untuk Dr. Hazmillah Hassan. Baiklah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli-ahli daripada kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana binti Abdul Wahid. Nombor matrik saya 248922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azwaimah binti Haji Abdul Hamid, nombor matriks 249189. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aminah binti Sahak dan nombor matrik 257920. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Niazi bin Ismail, nombor matriks 257971. Nama saya Muhammad Yazid bin Ayub, nombor matrik 258010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasbina binti Kasti, nombor matrik saya 258269. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan daripada kumpulan 1 yang telah memperkenalkan diri. Untuk seterusnya, dimensi nilai budaya orientasi jangka panjang negara Korea Selatan yang ingin kami perjelaskan di sini adalah mengenai pendidikan dan juga budaya perkahwinan. Definisi terhadap budaya menurut Osted dan Minkoff pada tahun 2010, ianya adalah pengaturcaraan kolektif minda yang membezakan ahli sesuatu kumpulan ataupun kategori orang daripada orang yang lain. Manakala menurut Wood pula pada tahun 2000, kepercayaan, pemahaman, amalan dan terjemahan pengalaman itu yang dikongsi oleh sekumpulan masyarakat. Dimensi nilai budaya. Menurut Osted pada tahun 2001, dimensi budaya ialah perbandingan. Budaya mengandaikan bahawa ada sesuatu untuk dibandingkan, yang mana bahawa setiap budaya tidak begitu unik sehingga mana-mana selari dengan budaya lain adalah tidak bermakna. Untuk penerangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan teruskan sejarah ringkas Korea Selatan. Nama asli Korea adalah Daemingo. Pembentukan Korea bermula pada tahun 2333 sebelum Masihi melalui dinasti Gojoseon. Jepun telah memaksa Korea menandatangani perjanjian Elsa pada tahun 1905 yang akhirnya menjadikan Korea sebuah negeri naungan Jepun dan mula menjelajah Korea pada tahun 1910. Rakyat Korea telah bangkit dan menentang pendudukan Jepun melalui gerakan 1 Mac tanpa kekerasan. Kerajaan sementara Korea lebih bergiat aktif di luar Korea seperti di negara China, Mangkuria dan Siberia dengan melakukan gerakan untuk kemerdekaan Korea Selatan. Jepun telah menyerah pada tahun 1945. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah membuat perancangan untuk mentadbir Korea bersama Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat. Tetapi perancangan itu tidak dapat dilaksanakan. Kerajaan baru telah dibentuk pada tahun 1948 iaitu sebuah Korea yang dikenali dengan Korea Demokratik iaitu Korea Selatan dan Korea Komunis bagi Korea Utara
yang dibahagikan dengan garis lintang 38 darjah. Selatan. Menurut Hot Courses Indonesia iaitu HC Indonesia Editor, terdapat pelbagai budaya khas di Korea Selatan. Budaya khas di kalangan masyarakat negara Korea Selatan seperti budaya perkahwinan, budaya keturunan dan budaya makanan. Budaya sehari-hari iaitu gaya komunikasi yang tidak suka berkata tidak kerana ia dianggap satu etika yang tidak elok. Menolak dengan cara halus, bahasa dan postur tubuh yang positif. Budaya salam dan cara menyapa bagi kaum lelaki, iaitu mereka akan membungkukkan tubuh badan, merupakan satu cara menyapa dan bersalam. Tangan kiri perlu mengampu lengan kanan semasa bersalam. Yang keempat, budaya salam dan cara menyapa bagi kaum wanita. Wanita di Korea Selatan tidak kerap bersalam, tetapi mereka sering membungkukkan diri sebagai tanda menyapa dan hormat. Yang kelima, budaya bertamu ke rumah. Disarankan agar menepati waktu dan tidak menuangkan air minuman sendiri, kerana bagi pihak tuan rumah akan melakukan di hadapan tetamu sebagai tanda hormat. Yang keenam, diundang atau dijemput ke rumah orang yang dianggap satu penghormatan, terutamanya melibatkan acara makan-makan. Digalakkan membawa hadiah sebagai membalas kebaikan pihak tuan rumah yang telah mengundang ke rumahnya. Okey, terima kasih Diana atas penerangan tersebut. Baiklah, saya akan menerangkan tentang dimensi nilai budaya orientasi jangka panjang di Korea Selatan. Sebelum kita bermula, apakah yang dikatakan orientasi jangka panjang? Orientasi jangka panjang memberi fokus pada masa hadapan. Ia menunda kejayaan dan kepuasan jangka pendek demi kejayaan jangka panjang. Selain daripada itu, ia memfokuskan pada menghargai kebajikan, menekan dan menghargai ketukunan serta menghormati nilai-nilai tradisi. Okey, masyarakat Korea Selatan dikatakan mempunyai nilai dimensi nilai budaya orientasi jangka panjang yang tinggi berbanding orientasi jangka pendek. Mereka menangani masalah secara keseluruhan dengan cara yang fleksibel, menggalakkan penjimatan dan melihat daya usaha dalam bidang pendidikan moden sebagai inisiatif untuk masa depan serta menghargai ketekunan dan menghormati tradisi. Disertakan juga contoh dan bukti melalui kajian yang dibuat di antara negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat dimensi orientasi jangka panjang di antara kedua-dua negara. Baiklah, orientasi jangka panjang Korea Selatan mempunyai skor 100 yang bermaksud ia mengutamakan pertumbuhan yang stabil atas keuntungan, manakala Indonesia pula mempunyai orientasi jangka panjang yang rendah iaitu 62 yang bermaksud bahawa masyarakat menekankan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran. Dimensi budaya ini pastinya mempengaruhi tingkah laku ekspatriat, iaitu golongan pekerja yang berpindah ke negara lain untuk bekerja dan ada niat dan berniat untuk kembali ke negara asal ataupun negara sendiri dalam tempoh-tempoh tertentu. Mengikut Hofstede, perbezaan di antara kedua-dua negara tersebut tidaklah terlalu jauh. Okey, di mana nilai budaya boleh dipengaruhi oleh tingkah laku seseorang dalam bertindak dan budaya sebagai satu set andaian penting bagi sesebuah komuniti ataupun organisasi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya, Cik Azwa, untuk meneruskan pembentangan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azwa Irma binti Haji Abdul Hamid, nombor matriks 249189. Terima kasih kepada rakan Nur Haslina. Seterusnya saya akan menerangkan tentang orientasi jangka panjang di Korea Selatan dalam bidang pendidikan. Mari kita pergi kepada fakta yang pertama, iaitu prinsip pendidikan. Kita mengetahui negara Korea Selatan atau juga dikenali dengan negara Jinsing merupakan sebuah negara yang berjaya dan mempunyai pencapaian terbaik dalam bidang pendidikan. Jika kita tidak menjadi manusia yang unggul, kita akan mati.
Itu adalah kata-kata keramat sebagai prinsip yang dipegang oleh rakyat Korea Selatan dalam bidang pendidikan. Seterusnya, kita pergi kepada fakta yang kedua, iaitu mencipta kejayaan. Menyingkap sejarah pencapaian Korea Selatan pada tahun 2018 yang telah disenaraikan sebagai salah sebuah negara berprestasi terbaik dan berada di tempat yang ketujuh di bawah negara China, Singapura, Macau, Estonia, Jepun dan Finland yang berdasarkan keputusan kaji selidik PISA, iaitu Program for International Student Assessment yang telah ditaja oleh OECD, iaitu Organization for Economic Cooperation and Development. OECD iaitu sebuah organisasi intergovernment yang ditubuhkan pada 1960 dan dianggotai oleh 34 buah negara industri yang terdiri daripada negara-negara Kesatuan Eropah. Hasil keputusan kaji selidik PISA, negara Korea Selatan telah memperolehi keputusan skor matematik 526, skor bacaan 514 dan skor sains 519. Selain itu, dalam tempoh 60 tahun, Korea Selatan telah berjaya memerangi dan hampir menghapuskan buta huruf yang sedia ada di negara tersebut. Dan ini menerangkan kepada rakyatnya bahawa pendidikan sebagai ejen pembangunan negara. Pencapaian ini dikatakan luar biasa bagi sebuah negara yang baru membina sistem pendidikannya. Kita pergi kepada fakta yang ketiga, iaitu pelaburan kerajaan. Kerajaan Korea Selatan mula melabur secara strategik dalam pembangunan sumber manusia, penyelidikan dan inovasi teknologi pada sekitar tahun 1980-an yang kemudiannya telah mencetuskan perkembangan dalam bidang pendidikan. Hakikatnya, pengalaman, kejayaan, kegagalan dan cabaran pendidikan yang berharga adalah hasil daripada proses yang panjang. Pencapaian pendidikan di Korea Selatan sangat penting dari segi sosial yang kemudiannya dikaitkan dengan mobiliti sosial, tahap pendapatan dan kedudukan kos. Seterusnya kita pergi kepada fakta yang keempat, iaitu sistem pendidikan. Korea Selatan telah membina sistem pendidikannya pada penghujung tahun abad ke-20. Kualiti tinggi dalam sistem pendidikan di Korea Selatan tidak berlaku begitu sahaja kerana sistem pendidikan dijalankan secara berurutan dan berperingkat-peringkat. Namun, dari sudut pandangan yang lain, walaupun pelajar sekolah di Korea Selatan sering mendapat kedudukan yang tinggi dalam peperiksaan atau ujian, khususnya di peringkat antarabangsa, tetapi sistem pendidikan mereka sering dikritik kerana mengamalkan cara pembelajaran yang kurang aktif dan terlalu banyak menghafal. Selain itu, sistem pendidikan di Korea Selatan dipanggil 6334. Apakah itu? Iaitu bermaksud seorang pelajar akan belajar selama 6 tahun di peringkat sekolah rendah, 3 tahun di peringkat sekolah menengah rendah, 3 tahun di peringkat sekolah menengah dan 4 tahun di peringkat sarjana muda. Manakala di peringkat pengajian tinggi, Korea Selatan pula mempunyai 3 tunjang pengkhususan khusus, iaitu penyelidikan, pengajaran dan juga pendidikan teknikal. Manakala pendidikan percuma dan wajib adalah berumur daripada 7 sehingga 15 tahun. Sistem pendidikan Korea Selatan yang diklasifikasikan sebagai berdisiplin dan tersusun sejak dahulu lagi. Ini adalah kerana pengaruh fahaman Confucianism yang memang sejak sekian lama diamalkan dalam kehidupan masyarakat di Korea Selatan. Masyarakat di Korea Selatan juga melaksanakan kehidupan berasaskan budaya, iaitu menyemai budaya kejayaan akademik. Oleh itu, tidak heranlah kualiti sistem pendidikan di Korea Selatan menjadi sangat tinggi dan menjadikannya sebuah negara yang berada di kedudukan yang terbaik. Selanjutnya kita pergi kepada fakta yang kelima, iaitu peranan ibu bapa. Budaya di Korea Selatan yang mementingkan pencapaian pendidikan telah menjadikan golongan ibu bapa di Korea Selatan membelanjakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah persendirian untuk mendapatkan peluang yang lebih baik agar dapat masuk ke kolej atau universiti. Ramai juga ibu bapa di Korea Selatan menghantar anak mereka ke sekolah di United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Fakta yang keenam, iaitu tentang peperiksaan atau ujian. Semua pihak sama ada pelajar, guru, ibu bapa dan kerajaan mengutamakan peperiksaan kepada para pelajar. Ini dapat dilihat terhadap kesungguhan pihak kerajaan berkaitan dengan peperiksaan, iaitu telah melarang pesawat terbang melintasi lokasi peperiksaan, tujuannya agar tidak mengganggu semasa peperiksaan berlangsung. Dan
fakta yang terakhir adalah yang ketujuh, iaitu universiti atau college. Untuk melayakkan diri mereka memasuki universiti setelah menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah, para pelajar juga akan memasuki kelas tuition persendirian sehingga jam 10 malam untuk menuntut ilmu dan mesti melengkapkan peperiksaan untuk memasuki ke universiti atau college. Para pelajar mempunyai masa yang kurang untuk berehat kerana mempunyai tekanan untuk berjaya memasuki di peringkat universiti, dan juga dikatakan pelajar di Korea Selatan menumpukan lebih banyak masa mereka untuk belajar berbanding pelajar dari negara OECD. Akibatnya, persaingan untuk memasuki universiti terkemuka juga menjadi sangat sengit. Begitulah senario dalam bidang pendidikan dalam kalangan masyarakat di Korea Selatan yang penuh dengan disiplin dan sentiasa menanam impian yang besar untuk anak-anak mereka menjadi generasi yang akan menyambung budaya, tradisi dan kejayaan untuk masa hadapan. Untuk penerangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan Muhammad Niazi bin Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudari Nur Azwa. Seterusnya, berkaitan dengan dimensi nilai budaya orientasi jangka panjang negara Korea Selatan, saya akan menerangkan berkaitan dengan budaya perkahwinan di negara Korea Selatan. Budaya perkahwinan di negara Korea Selatan. Rakyat Korea Selatan beranggapan bahawa perkahwinan adalah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial di dalam kehidupan masyarakat dan manusia. Rakyat Korea Selatan beranggapan bahawa perkahwinan itu adalah salah satu bentuk penyatuan antara dua buah keluarga. Bagi masyarakat Korea Selatan, mereka sangat menghormati kesetiaan dalam perkahwinan. Dari segi kecurangan pasangan di Korea Selatan peratus agak rendah. Budaya perkahwinan di Korea Selatan mengikuti sistem patrilineal yang bermaksud adat masyarakat yang mengaturkan aliran keturunan dari sebelah bapa. Bermakna pihak lelaki atau bapa lebih diberi keutamaan. Jika timbul sebarang masalah, pihak lelaki wajib atau mesti bertanggungjawab dan berperanan dalam membina dan memupuk kesejahteraan keluarga. Bagi lelaki atau suami di Korea Selatan, mereka diwajibkan untuk bekerja. Sementara wanita atau isteri hanya dibenarkan bekerja sekiranya pihak suami mengizinkan atau pendapatan dari pekerjaan suami tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan isi keluarga. Tugas utama bagi wanita atau isteri di Korea Selatan ini adalah bertanggungjawab menjaga rumah tangga serta menjaga anak-anak mereka di rumah. Di dalam budaya perkahwinan rakyat Korea Selatan, kesejahteraan dalam perkahwinan amat dititik beratkan. Bagi lelaki dan wanita yang berkahwin dalam usia yang muda, jika berlaku kematian pasangan dalam usia muda, maka mereka tidak dibenarkan untuk berkahwin semula. Mereka terpaksa mengabdikan seluruh hidup mereka untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa mertua mereka. Sehinggalah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia, barulah mereka dibenarkan untuk berkahwin semula. Pada tahun 1990, kerajaan Korea Selatan telah melaksanakan satu dasar, iaitu dasar kahwin wanita luar negara. Dasar ini adalah untuk kaum lelaki Korea Selatan, khususnya di kawasan luar bandar yang tidak dapat mencari pasangan hidup, maka mereka digalakkan untuk kahwin dengan wanita dari luar negara. Namun begitu, di sebalik dasar yang dilaksanakan ini, terbongkar kesukaran berkaitan dengan perjuangan kehidupan wanita yang berkahwin dengan lelaki Korea Selatan. Seterusnya, dalam budaya perkahwinan rakyat Korea Selatan, mereka juga amat menitik beratkan perkahwinan tradisional. Perkahwinan secara tradisional bagi mereka merupakan satu penghormatan kepada nenek moyang mereka. Selain daripada itu juga, perkahwinan tradisional menjadi satu paparan umum bahawa kesinambungan dalam pertalian keluarga lebih terjamin. Terdapat adat tertentu yang diamalkan semasa di rumah pengantin lelaki atau wanita. Sebagai contoh,
pengantin lelaki dalam proses John Henry akan meletakkan angsa kayu pada meja dan membungkuk kepada mertua perempuan. Lalu angsa kayu ini akan dibawa ke dalam rumah. Mengikut sejarah, dulu angsa yang dibawa merupakan angsa liar yang hidup. Maka sekarang angsa tersebut diganti dengan replika angsa kayu. Angsa ini juga dilihat sebagai satu simbol teman hidup yang berjanji saling mencintai dan tidak mencari ganti jika kehilangan pasangan. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah umum mengetahui Korea Selatan ni antara negara yang terkenal dengan tahap pendidikan yang berjaya. Jadi oleh itu ada beberapa perkara yang difaktakan mengenai rahsia masyarakat Korea Selatan ni. Dia mempunyai otak yang cerdas dan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian pendidikan mereka, iaitu yang pertamanya pendidikan berdaya saing. Contohnya persaingan grade, pencapaian dan pemilihan universiti yang turut menentukan kedudukan seseorang dan juga keluarga dalam kehidupan sosial itu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah menetapkan matlamat dengan bermimpi setinggi langit, atau erti kata lain iaitu budaya membina impian besar. Dan yang ketiga pula adalah membina sikap berdisiplin dengan mengikuti jadual dan juga masa yang telah ditetapkan. Okay. Jadi perkembangan zaman dia sering membuat perubahan dalam adat budaya dan juga perkahwinan ni. Adat dan juga budaya perkahwinan. Jadi walaupun masih ramai yang masih berpegang kepada budaya perkahwinan secara tradisional, dia merupakan penghormatan kepada nenek moyang dan juga paparan umum bahawa kesinambungan dalam pertalian keluarga tu adalah terjamin. Jadi walau bagaimanapun, generasi moden Korea Selatan pada masa ni dia lebih gemar pada majlis perkahwinan yang ringkas dan simple, seperti dalam drama-drama negara mereka yang kita lihat di KCTV. Okey, pendidikan dan juga perkahwinan tu dia adalah merupakan elemen penting dalam kelangsungan hidup untuk masa depan di negara Korea Selatan. Dia perlu diusahakan dari awal kehidupan untuk masa hadapan yang lebih terjamin dan juga berjaya. Jadi orientasi jangka panjang tu memfokuskan kepada penghargaan kebajikan dan mereka sanggup memperlahankan kepuasan jangka pendek tu untuk kejayaan masa depan dia. Menghargai ketekunan dan juga menghormati nilai tradisi. Jadi melalui sistem pendidikan dan juga budaya perkahwinan yang dilaksanakan dan juga digayakan oleh masyarakat yang dalam kehidupan seharian tu, menjadikan negara Korea Selatan ni dia sebuah negara yang mengamalkan dimensi nilai budaya berorientasikan jangka panjang, iaitu memfokuskan masa depan untuk kecemerlangan dan juga kejayaan kehidupan generasi mereka. Jadi itu saja pembentangan daripada kumpulan kami dan saya mengucapkan gamsahamnida. Terima kasih.